Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa kata kalau Anwar Ibrahim pula yang ketuai payung besar? Aha, ini satu isu yang paling besar, paling cantik untuk kita ulas, yang paling cantik Anda share kepada seluruh dunia. Baru-baru ini Mahathir coba menjadi ketua, jadi bos lagi. Mahathir ini dia tak suka jadi kuli. Itu yang paling kita nampak. Mahathir dia tak suka jadi kuli ataupun dia tak suka jadi orang bawah. Dia paling suka dia jadi bos. Lihat sajalah sampai sekarang beliau tetap mahu mengganggu gugat kekuatan kerajaan perpaduan sekarang. Nak menumbangkan Anwar Ibrahim. Sebab mungkin dia tak suka melihat Anwar Ibrahim ada di puncak Perdana Menteri. Dan Mahathir sudah tentu nak kelihatan paling betul, paling relevan dan paling bagus keputusannya. Tapi dengan keputusan Mahathir baru-baru ini menubuhkan satu payung besar yang dipanggil Sekretariat Orang Melayu, ini memperlihatkan betapa terdesaknya Mahathir. Tetapi ada satu idea timbul. Kalau Mahathir tak boleh buat apa-apa untuk menyatupadukan Melayu ataupun menyatupadukan bangsa, kenapa tidak Mahathir beri saja kekuatan itu kepada Anwar Ibrahim? Nah, itu satu soalan yang patut Anda tahu. Apa kata kalau Anwar Ibrahim yang ketuai payung besar? Adakah setuju dengan cadangan itu? Bagaimana pendapat Anda? Adakah Anda setuju kalau Anwar Ibrahim yang mengetuai payung besar ini? Baiklah, sebelum kita teruskan, saya nak kongsikan dengan Anda. Ini adalah Transufactor for Life. Ini adalah Transufactor for Life. Ini adalah terapi imun, meningkatkan daya imun tubuh badan kita. Secara umumnya, apabila daya imun badan kita menjadi lemah, menjadi bodoh, dan tidak kuat lagi di dalam di dalam badan kita, kita akan kena penyakit dan sukar untuk sembuh. Ada pelbagai jenis penyakit yang boleh terjadi. Semua jenis penyakit boleh terjadi gara-gara imun badan kita yang lemah dari dalam. Apabila imun badan kita lemah, kita boleh kena penyakit pelbagai. Antaranya seperti penyakit-penyakit tinggi darah, kencing manis, apa lagi ya, sistem imun yang menyerang diri sendiri, gout, 3 serangkai, kanser, macam-macam lagi lah. Macam-macam lagi penyakit yang kita tahu. Saya pun tak berani sebut semua, ngeri. Dengan peningkatan daya imun badan kita, Transufactor for Life meningkatkan daya imun badan kita 400% dan mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana supaya tidak menyerang badan kita daripada dalam ataupun menyerang kita sendiri. Dengan peningkatan daya imun badan, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Ingat, sekali lagi saya jelaskan tegas, ini bukan ubat. Ini ialah Transufactor for Life. Bukan ubat. Saya tegaskan lagi, ini bukan ubat. Ini ialah terapi imun, meningkatkan imun badan kita 400% dan membantu kita untuk hidup lebih gembira. Coba dapatkannya, hubungi nombor yang tertera dalam video ini. Kita kembali lagi. Apa kata kalau Anwar Ibrahim yang ketuai payung besar? Setujukah Anda? Dalam lanskap politik Malaysia yang seringkali dipenuhi dengan konflik, perpecahan dan retorik kebencian, muncul satu inisiatif yang dikatakan mahu menggabungkan orang Melayu di bawah satu payung besar yang juga dikenali sebagai Jawatan Kuasa Sekretariat Orang Melayu. Namun keperluan Mahathir ini sepatutnya sebuah penyatuan nasional, bukan sahaja kepada orang Melayu, tetapi perlu merentas parti-parti politik yang juga sepatutnya menjadi inisiatif strategik untuk membawa Malaysia keluar daripada lingkaran ketidaktentuan dan masuk ke fasa kestabilan serta kemakmuran negara bangsa. Payung besar sebenar perlu mencerminkan aspirasi untuk menyatukan kekuatan pelbagai pihak, tidak kira latar ideologi maupun sejarah persaingan, demi satu matlamat bersama, membina Malaysia yang adil, makmur dan inklusif. Dan di tengah medan perjuangan ini berdiri seorang tokoh yang telah merentasi badai politik selama lebih 2 dekad. Kini tampil sebagai pemimpin penyatuan, yaitu Anwar Ibrahim.
Sejak dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10, Anwar telah mengambil langkah berani dan pragmatik untuk menyatukan blok-blok politik yang sebelumnya saling bertarung. Gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional yang diterajuinya bukan sekadar taktikal, tetapi berakar pada keinsafan bahwa masa depan negara menuntut kestabilan politik yang kukuh. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Ia mengundang cemuhan daripada penyokong tegar pelbagai pihak. Namun, Anwar kekal berprinsip. Jika penyatuan itu mampu mengelakkan negara daripada berterusan dihantui krisis dan ketidaktentuan, maka ia pengorbanan yang wajar. Tidak dinafikan, pasca pemilihan PKR baru-baru ini memberikan impak yang membuka ruang perbincangan umum. Namun, ia salah satu proses yang bukanlah tabu bagi mana-mana organisasi, terutama bagi parti-parti politik di negara ini. Malaysia telah terlalu lama menjadi mangsa kepada politik zero sum, di mana kemenangan satu pihak mesti bermakna kejatuhan mutlak pihak lain. Payung besar yang diketuai Anwar ini, atau mungkin kita boleh namakan sebagai payung besar Madani, membawa pendekatan politik sebagai medan rundingan, bukan peperangan. Perbezaan pandangan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk bermusuhan. Disinilah letaknya keistimewaan kepimpinan Anwar, kemampuan membina konsensus dalam pelbagai dan keberanian menjadikan lawan lama sebagai rakan strategik. Ketika banyak negara berdepan ketidakstabilan akibat perpecahan dalaman, Malaysia mula menampakkan wajah baharu yang lebih stabil dan rasional. Payung besar Madani bukan sekadar strategi politik elit. Ia menyentuh hidup harian rakyat keseluruhan. Dasar-dasar seperti subsidi bersasar, bantuan untuk isi rumah berpendapat rendah sara, pelaburan dalam pendidikan dan pengukuhan ekonomi digital adalah hasil kestabilan yang dibina di bawah gabungan ini. Anwar tidak sekadar bercakap tentang reformasi. Beliau melaksanakannya. Beliau turun padang bertemu rakyat, mendengar keluhan dan bertindak balas dengan dasar konkret. Ini bukan gaya populis semata-mata, tetapi pendekatan kepimpinan berteraskan empati dan tanggung jawab. Dalam suasana dunia yang makin mencabar, kestabilan politik adalah syarat utama kemajuan ekonomi dan keharmonian sosial. Disinilah peranan Anwar sebagai jeneral penyatuan paling menyerlah. Menjadikan politik bukan medan balas dendam, tetapi alat membina masa depan. Payung besar Madani bukan tentang satu bangsa, satu parti atau satu individu. Ia adalah dokumen hidup penyatuan nasional yang memberi ruang kepada semua pihak. Melayu, Cina, India, Sabah, Sarawak, Islam, bukan Islam, untuk merasa dimiliki, dihormati, dan dilindungi. Kepimpinan Anwar dalam merintis jalan ini harus dilihat sebagai peluang terbaik Malaysia untuk menamatkan era politik toksik dan melangkah ke fasa baru yang lebih progresif dan inklusif. Inilah masa untuk berdiri di bawah naungan payung besar Madani, bukan untuk tunduk tetapi untuk bersama melindungi masa depan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hamzah Zainuddin, calon Perdana Menteri Perikatan Nasional, bukan Muhyiddin. Itu satu pendedahan yang mengejutkan pertanyaan besar yang bermain dalam media sosial hari ini. Ini apabila satu dakwaan, satu kenyataan dan satu pendedahan menarik baru saja berlaku sebentar tadi, yang menyatakan Hamzah bakal diberikan kuasa tertentu dalam Perikatan Nasional. Tetapi ianya dihalang oleh keinginan Azmin Ali yang cuba juga untuk menubuhkan perkara yang lain. Jadi sekarang ini sudah mula kelihatan perpecahan besar berlaku dalam Perikatan Nasional. Mereka mengata, mengumpat dan juga mengecam parti PKR, Parti Keadilan Rakyat, Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Kerajaan Perpaduan. Tapi mereka tak sedar bahawa mereka sedang menuding jari di muka sendiri, meludah ke langit kena di muka sendiri. Apabila
rupa-rupanya perpecahan lebih besar dalam besarnya dalam Perikatan Nasional mula lebih kelihatan. Hari ini, kini menjadi satu perebutan mungkin apabila Hamzah kini dicadangkan menjadi calon Perikatan Nasional dan bukan Muhyiddin. Kesianlah Muhyiddin kan hanya tinggal gigit jari apabila kempunan nak jadi Perdana Menteri kali kedua. Tapi sebelum itu, jangan lupa ikuti terus ulasan ini. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada anda, ini terapi imun. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Ini For Life Transfer Factor. Ini adalah transfer factor for life yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara umumnya, kita kena penyakit, pelbagai penyakit boleh hinggap, boleh tinggal dalam tubuh kita kerana imun badan kita yang lemah. Contoh penyakit yang boleh kena gara-gara imun badan yang lemah, semua jenis penyakit seperti kencing manis, tinggi darah, kolesterol, kanser, buah pinggang, apa lagi ya, gout, semualah. Saya tak berani nak sebut semua sebab kalau sebut semua macam terlalu ngeri. Semua jenis penyakit sebenarnya adalah berpunca awalnya kerana imun badan kita yang lemah dan imun badan kita yang bodoh yang melawan atau menyerang tubuh badan kita sendiri. Tetapi dengan transfer factor for life ini, kita dapat meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dengan peningkatan daya imun badan itu, kita dapat sembuh daripada semua jenis penyakit. Ingat, ini bukan ubat. Ini bukan ubat. Sekali lagi saya jelaskan, ini bukan obat. Tegas, ini bukan obat. Ini transfer factor, terapi imun meningkatkan daya imun badan kita. Ini lulus KKM, ada sijil halal, dan paling penting sekali, ini ialah produk yang diiktiraf dan disahkan oleh kedokteran. Terdaftar di dalam senarai PDR. Kalau nak tahu lebih lanjut, hubungi nombor yang tertera yang ada di dalam video ini. Baiklah. PAS telah mengetengahkan pelan penstrukturan semula Perikatan Nasional PN supaya timbalan Presiden Parti Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Ketua Pembangkang menjadi calon Perdana Menteri Pakatan tersebut. Pelan tersebut akan menyaksikan Hamzah mengetuai sebuah jawatan kuasa eksekutif yang akan memantau operasi PN. Dalam pada itu, Presiden PAS Bersatu Gerakan dan MIPP mengekalkan kedudukan mereka di dalam majlis tertinggi. Menurut sumber, langkah tersebut bertujuan untuk mengetengahkan Hamzah sebagai calon Perdana Menteri, lapor Malaysia Kini. Struktur lain tidak berubah, cuma satu jawatan kuasa akan ditubuhkan, kata sumber tersebut. Sementara seorang pemimpin Bersatu berkata PAS tidak kepingin untuk mendapat jawatan nombor satu negara. Apakah jawatan nombor satu negara ini? Jawatan nombor satu negara tentulah jawatan Perdana Menteri. Jadi kalau begitu, adakah benar PAS betul-betul tak nak jadi mengangkat Perdana Menteri daripada kalangan ahli pemimpin mereka? Pelan perstrukturan ini telah dibincangkan dalam satu mesyuarat peringkat tinggi pada 18 Februari di Kuala Lumpur membabitkan 10 pemimpin tertinggi PN, 5 dari PAS dan 5 daripada Bersatu. Ia dipengerusikan oleh Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang dan dihadiri timbalannya Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Bersatu pula diketuai oleh Naib Presiden Razzi Jidin. Ia turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Tasik Gelugur Datuk Wan Saiful Wan Jan. Pelan itu bagaimanapun dibantah oleh kumpulan yang menyokong Setiausaha Agung Bersatu Datuk Azmin Ali. Menurut mereka, mereka mahukan Majlis Sekretariat PN yang diketuai oleh Azmin. Wah, ini satu perkara yang betul-betul mengejutkan kita. Dengan ini, betullah Muhyiddin sudah tidak lagi mempunyai peluang peluang untuk mendapatkan jawatan Perdana Menteri. Silap-silap hari bulan, beliau bukan sekadar tidak lagi menjadi Perdana Menteri, tetapi beliau akan terlepas tugasan ataupun jawatan besar seperti pengerusi PN, Presiden Parti Bersatu. Ini tentu satu tamparan yang besar kepada Muhyiddin. Adakah ini satu bentuk penghinaan terhadap Muhyiddin kerana beliau langsung tidak dijemput dalam mana-mana mesyuarat keputusan tanpa ada Muhyiddin langsung? Entahlah.
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazarene Unity Channel. Ini satu pendedahan, ini satu berita paling Anda tunggu-tunggu. Perikatan Nasional dah pecat Muhyiddin kah? Itu persoalan besar yang mula berlegar di media sosial. Adakah Perikatan Nasional sudah mula sadar bahwa mereka kini dah tak seaktif atau sehebat dulu, ataupun orang kata tidak membawa apa-apa manfaat, sehingga mereka mengambil keputusan terkini ini, yaitu PAS kini mahu rombak struktur Perikatan Nasional, beri kuasa operasi pada Hamzah. Lihat, kita dah ramal sebelum ini. Saya dah pernah kata, PAS akan mendominasi Perikatan Nasional. Tapi ramai yang tak setuju, ramai yang komen kata mereka, kau cakap sembarangan saja. Ini dia. Sudah mula, PAS dah mula merangka langkah untuk merampas Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Ini satu berita yang pastinya ngeri dan dahsyat untuk Muhyiddin Yassin, khususnya Parti Bersatu. Yang pastinya Parti Bersatu akan tinggal melukut di tepi gantang selepas ini, kata netizen dan beberapa pengulas politik. Saudara, adakah PAS akan terus meminggirkan Muhyiddin Yassin bersama dengan Parti Bersatu dan mengangkat Hamzah sebagai ketua yang baru? Ini satu-satunya persoalan yang paling besar sekali yang perlu kita ketahui. Sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada Anda satu terapi imun. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit seperti kencing manis, tinggi darah, 3 serangkai, kanser, penyakit-penyakit yang lain. Kamu senaraikanlah apa penyakit yang kamu pernah tahu. Penyakit apa sajalah. Kita kena penyakit secara umumnya disebabkan oleh kelemahan tubuh badan kita atau kelemahan imun badan kita. Apabila imun badan kita menjadi lemah, kita boleh kena penyakit tinggi darah, kencing manis, kolesterol, kanser, gout, 3 serangkai, buah pinggang, penyakit mata, penyakit telinga, penyakit kulit, entahlah apalagi lah yang kamu tahu. Semua penyakit itu dari awalnya berpunca daripada kelemahan tubuh atau imun badan kita. Transofector ialah satu produk meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi bijaksana. Dan berita baiknya, apabila imun badan kita meningkat sehingga 400%, ia boleh menyembuhkan semua jenis penyakit dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita. Sudah banyak orang yang menerima manfaat daripada Transofector ini. Pelbagai jenis penyakit sudah pun sembuh karena peningkatan daya imun badan apabila mereka mengambil Transofector ini. Ingat, Transofector bukan ubat. Saya ulang sekali lagi, Transofector bukan ubat. Ini terapi imun meningkatkan daya imun badan kita supaya melawan dari dalam, menyembuhkan kita daripada penyakit. Baiklah, itu tentang Transofector, dan Anda kalau berminat, sudah terlalu boring dengan masalah kesehatan, hubungi nomor yang tertera. Anda akan dapat konsultasi ataupun khidmat nasihat kesehatan secara percuma. Baiklah, saudara-saudara sekalian, PAS mencadangkan rombakan struktur Perikatan Nasional PN yang memberi kuasa operasi yang besar kepada Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin yang juga timbalan Presiden Bersatu. Dalam cadangan itu, satu jawatan kuasa eksekutif diketuai Hamzah akan ditubuhkan manakala Presiden keempat-empat parti komponen PAS, Bersatu, Gerakan dan Parti India Rakyat Malaysia MIPP terus memainkan peranan dalam majlis tertinggi sedia ada. Yang menjadi persoalan ramai netizen dan juga penganalisis politik, pengikut politik di Malaysia ialah, tidakkah ini satu perkara yang akan menyebabkan pertindahan kuasa? Bagaimana pula Hamzah Zainuddin ada kuasa besar berbanding dengan presiden-presiden yang ada dalam parti yang dalam komponen Perikatan Nasional? Macam mana Hamzah nak jalankan tugas sedangkan dia adalah orang bawah berbanding bosnya? Bosnya tentulah presiden, bosnya tentulah pengerusi PN. Itulah yang menjadi tanda tanya. Adakah ini cuma satu langkah untuk mereka cuba menutup kelemahan, cuba menutup langkah seterusnya menyingkirkan Muhyiddin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan Presiden Parti Bersatu? Itulah dulu dah pernah nasihat. Waktu pemilihan Parti Bersatu, kenapa tak dipertandingkan jawatan presiden?
Kalaulah itu jawatan dipertandingkan, sudah tentu Hamzah Zainuddin jadi presiden kepada Parti Bersatu. Tapi tengok, mengata PKR kononnya berpecah, tapi Parti Bersatu pun tak berani langsung nak mempertandingkan jawatan presiden bersatu. Itulah sebabnya orang kata jangan nak mengecam orang sedangkan sendiri pun tak berani, kata mereka. Menurut sumber, perkara itu diusulkan bagi menyediakan Hamzah menerajui tampuk kepimpinan sekiranya berlaku pertukaran rejim di peringkat pusat dalam pilihan raya umum akan datang. Struktur lain tidak berubah, hanya sebuah jawatan kuasa baru dibentuk macam tubuh biro, kata sumber kepada Malaysia Kini. Seorang pemimpin bersatu yang hadir dalam mesyuarat itu memberitahu Malaysia Kini bahawa PAS memang tidak berniat merebut jawatan tertinggi dalam negara. Mereka percaya dalam gerakan Islam di seluruh dunia apabila kepimpinan utamanya diterajui oleh Islamis, musuh akan datang menyerang daripada segenap sudut, katanya lagi. Perkara itu dibangkitkan dalam mesyuarat 10 kepimpinan kanan PN 5 dari PAS dan 5 daripada Bersatu pada 18 Februari yang dipengerusikan Presiden PAS Abdul Hadi Awang di Kuala Lumpur, dakwa sumber. Ini pun jadi pertanyaan netizen. Apalah fungsi Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional kalau sudah macam ini? Hadi pula yang jadi pengerusi, kata mereka. Selain Hadi, timbalannya juga hadir. Bagaimanapun difahamkan, idea itu masih tergantung susulan dakwaan penentangan daripada Kem Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali. Mereka dikatakan melakukan penubuhan Majlis Setiausaha PN agar ia boleh diketuai oleh Azmin sendiri. Malaysia Kini sudah menghubungi pemimpin di atas dan pegawainya bagi mendapatkan komen serta pengesahan. Setakat ini tiada jawapan diterima. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Adakah anda juga dapat melihat dan dapat menghidu bahawa akan ada perkara besar berlaku dalam Perikatan Nasional? Mungkinkah Muhyiddin akan keluar daripada Parti Bersatu atau membawa Parti Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional? Siapa yang tahu? Kita semua tunggu. Kita jumpa lagi. Bye-bye.